Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan puan bapa ibu di mana juga berada. Alhamdulillah. Di pagi-pagi ini bersama lagi dengan Pak Haji dalam Radio Klasik Pak Haji. Ulasan isu pagi ini ialah tentang kematian anak-anak kerana pengambilan ubat-ubatan kimia yang ternyata pada hari ini bukan menjadi ubat tapi menjadi racun pada anak-anak kecil. Subhanallah ya, ini sangat-sangat membuatkan kita berfikir sebentar. Apakah ini satu petanda bahawa akan ada alternatif yang besar menggantikan kimia, kembali semula kepada herbologi, kembali semula kepada penggunaan alamiah dan ilahiyah tib nabawi sebagai salah satu solusinya. Kerana bedanya di antara sirap yang mengandungi bahan perasa yang disukai oleh anak-anak, yang dibuat supaya anak-anak suka itu, di balik kesukaan itu ada racunnya yang membunuh. Jadi oleh sebab itulah maka beza dengan madu lebah. Kalau kita ambil madu lebah tidak ada bau harum ya, bau harum seperti harumnya sirap. Harumnya sirap itu harum sintetik, harum yang membunuh. Tetapi madu lebah itu sebenarnya ada aromanya tetapi tidak kuat. Namun begitu Allah SWT jadikan madu itu rasanya manis supaya disukai oleh anak-anak. Dan manis itu adalah manis yang asli, manis yang tidak merosakkan. Beza dengan ubat-ubat yang diberi, ubat-ubat sirap yang diberikan, manis itu juga adalah manis sintetik, manis kimia, manis daripada gula. Jadi oleh sebab itu maka ginjal bagi anak-anak kecil ini tidak dapat bertahan. Sebenarnya ini bukan kes baru tapi kes ini sudah lama sebenarnya, tetapi ianya tidak terangkat ke atas. Hari ini bila kematian sudah 99 orang, maka isu ini mula terangkat dan dipandang. Ini satu yang baik dan kita mengharap bahawa penghentian ya menggunakan sirap kimia ini atau ubat-ubat sirap ini, ubat-ubat demam, ubat batuk dan sebagainya ini perlu diambil tindakan segera. Masya Allah. Jika kita melihat di satu aspek yang lain, ya, bahawa apapun yang manusia buat, apapun ubat yang manusia ciptakan, kalau lari daripada fitrah, berartinya yang lari daripada tubuh badan manusia itu, maka dia membinasakan. Sekecil apapun yang bernama kimia tetap akan memberikan kesan samping. Maka di sinilah, hari inilah kita kena mula mempelajari, merenung kembali tentang bagaimana pengobatan itu ada dalam bentuk makanan kita pada hari-hari. Kalau kita katakan biarkan makanan menjadi ubatmu, biarkan ubat menjadi makananmu, dia ada di dalam menu, dalam piring kita pada setiap hari. Jadi oleh sebab itulah maka pengetahuan itu penting. Misal kata sebagai contoh lah, dia bagikan contoh kat sini misalnya vitamin C yang terdapat di dalam kentang. Ya, yang sangat melimpah vitamin C-nya itu dalam kentang. Jadi tak ramai orang yang tahu tentang kentang itu satu daripada makanan yang sangat baik, khususnya bagi merawat sesuatu penyakit. Kerana vitamin C itu adalah vitamin anti-stres. Dia disebut sebagai antioksidan, powerful antioksidan yang menolak penyakit, meningkatkan sistem imun. Itu adalah salah satunya daripadanya. Jadi kalau anak-anak diberikan kentang yang direbus, ya, diberikan kentang, itu adalah satu yang baik. Jadi kalau anak-anak kita, kalau pagi-pagi misalnya, ya, menggantikan makanan-makanan yang ada pewarna, pewangi, ada 5P itu, pewarna, pewangi, pengawet, dan juga apa lagi, pelembut dan sebagainya, ya, kesemuanya itu boleh mendatangkan kesan bahaya pada tubuh badan. Jadi oleh sebab itu isu ini adalah isu yang besar. Pak Haji masih ingat lagi satu peristiwa yang pernah berlaku di dunia di satu ketika dahulu, iaitu di mana
susu yang telah dikeluar di negeri China pada ketika itu, yang menyebabkan kematian, dan akhirnya industri susu tersebut telah tutup di seluruh negeri China, dan negara boikot. Negara telah boikot secara besar-besaran sehingga kan peternakan lembu sapi di China menghadapi zaman sukanya, dan menterinya bunuh diri. Jadi oleh sebab itulah apa yang Pak nak sebutkan dekat sini, bahawa kita harus melihat masa depan itu dengan menggunakan yang alamiah dan ilahiyah. Memang tepatlah bahawa penggunaan perubatan cara Nabi itu adalah yang terbaik. Dia tidak merosakkan badan, tidak menyebabkan implikasi yang buruk dalam jangka masa yang panjang. Dan pada pihak-pihak yang tertentu yang dulunya menyerang kepada herba, maka ini adalah saatnya untuk berfikir kembali. Dan juga kepada mereka yang mengeluarkan herba, yang mencampurkan dengan bahan-bahan kimia, itu juga harus berfikir. Ya, kerana ada di kalangan pengusaha-pengusaha herba yang Pak Haji lihat yang mencampurkan dia dengan kimia. Ini satu yang tak wajar. Jadi apapun dalam perawatan anak kecil, apatah lagi balita, kita harus berhati-hati. Sebab mereka memiliki organ-organ yang masih lemah, terutamanya ginjal. Jadi kalau dulunya kita memang betul, kita selalu akan dengar orang yang kena ginjal, orang yang sudah tua ataupun orang yang sudah nak menginjak ke usia tua. Tapi sekarang ginjal itu dah kena pada anak-anak kecil. Kalau dulu kita bercakap tentang kencing manis, ya, orang yang tua, ini kencing manis kena pada anak-anak juga. Ya, mesin hemodialisis yang tempat pemrosesan untuk mesin hemodialisis ini tumbuh berkembang seperti mana jamur yang tumbuh di musim hujan. Sebab apa ya? Sebab apa? Pernah kita menganalisa, pernah kita mengkaji kenapa pusat-pusat untuk cuci darah ini bertambah, dan ianya menjadi satu income besar kepada orang-orang tertentu untuk membuka pusat-pusat ini, dan ianya tak pernah diperbincangkan bagaimana untuk mengurangi pusat hemodialisis, malah ianya menjadi sumber ekonomi kepada sebahagian orang. Jadi di sinilah kita perlu untuk melihat kembali bahawa apapun perubatan yang terbaik ialah perubatan yang kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada semua yang mengikuti program bersama dengan Radio Klasik Pak Haji doakan salam bahagia, salam gembira, dan insya-Allah tinggal kimia, ambil herba. Herbalogi, sprayologi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.